tuan-tuan, payah nak dapat selak. Orang Malaysia ni kuat makan selak ke, kuat menyelak ke, saya tak tahu. Kalau tandas kita selak dia pensel 2P pun dah besar rahmat. Ataupun bergigi lah, bergigi jadi selak, dawai, penyangkut baju. Yang selak asal ke mana pergi dia tu? Pelik sungguhlah Malaysia. Jadi tuan-tuan, di Turki tandas dia ada selak, paip air ada, brush, berus yang nak cuci lubang tandas tu ada, letaklah bekas dia bersih. Kotak tisu dengan tisu sekali, tiap-tiap tandas. Lantai dia setitik air pun tak, sentiasa dibersihkan. Tu yang saya try masuk semua tu. Bukan nak buang air tiap-tiap semua tu, satu je pun yang saya nak buang airnya, tapi nak tengok semua tu. Tandas kat Malaysia kita boleh buat gitu. Nak masuk, saya nak pelan-pelan intai dulu. 10 intai 5 tu, belum tentu 5 tu boleh masuk. Ada je dia punya cacat cela dekat situ dah. Tapi Turki semua boleh masuk, tak payah intai, masuk je lah. Itu satu yang saya seronok, bersih tandas. Lepas tu longgok sampah tepi jalan plastik hitam tak jumpa. Lori sampah ada, sampah tak ada. Belum longgok macam kita tepi jalan, bola sembot, dilarang buang sampah di sini kan. Tak jumpa kat Turki. Saya tak tahu macam mana dibuat sampah tu, tak jumpa. Bandar dia bersih. Dan paling menariknya sebab sejarah Islam, khazanah Islam masih disimpan rapi oleh kerajaan Turki. Minta maaf sebut, dia tak sama macam Saudi. Saudi menjahanamkan khazanah Islam atas nama membesarkan, mencantikkan Masjidil Haram. Tak apalah kau nak buat projek besar mana pun Masjidil Haram tu, tapi warisan sejarah jangan dibuang. Habislah tuan-tuan, tak ada benda dah dalam Masjidil Haram tu. Tapak sejarah Islam zaman Nabi yang bila kita tengok teringat ke Nabi, habis. Ada orang tulis dalam blog tuan, dia buat blog, website, dia tulis. Dia tulis benda Allah tu lah. Hilangnya tamadun sejarah khazanah Islam di Mekah dan Madinah, adakah secara sengaja atau tidak disengaja? Itu adalah di komen dalam tu macam-macam. Saya tak tahulah sengaja ke, boleh jadi juga. Yahudi kat belakang, apa pun boleh buat. Dulu saya ingat 90-an kita pergi sebelum renovation, kita boleh tengok pintu Bagusa. Dia punya gerbang dia yang bercorak-corak macam batik tu, macam baju saya ni Dia punya corak dia dekat dinding pintu, boleh tengok hari ni Bagus Salam pun rujuk ke mana. Tak jumpa dah. Ada satu tiang opposite dengan Hijir Ismail. Tiang tu dikatakan tempat Jibril tambat Buraq ketika Isra. Habis tiang. Tiang yang orang Melayu suka sangat. Tiang apa? Betul lah tu. Tiang jin. Suka benar dengan tiang jin tu. Dia kata kalau pergi Mekah cari tiang jin, Ustaz, kita tawar sikit boleh bawa balik toyol, Ustaz. Toyol Mekah beriman. Aku hayu puak-puak ni. Kan, tiang jin pun ke mana, jin pun ke mana sekarang. Habis. Maulidun Nabi, tapak rumah kelahiran Nabi yang hari ni jadi maktabah buruk tu, kat belah Safa Marwah belah sana tu. Saya pergi Januari itu hari, tapi tak sempat lah nak pergi jenguk belah sana. Wallahualam tak ada ke tidak lagi tak tahu lah. Habis. Madinah kabarnya
nak dibesarkan lagi dataran tu. Hotel depan-depan Oberoi apa benda Al-Haram habis. Katanya tu hari bulan 2, tak tahulah kan, dah runtuh ke apa. Tak apa lagi dia nak lebar sampai ke belakang, saya pun tak tahu. Yang ada sekarang ni dataran Madinah tu dengan masjid, dengan dataran boleh muat sekali penuh 1 juta. Tak penuh pun, tak pernah pun muat 1 juta hantar Ramadan sekalipun. Tak apa nak dilebarkan lagi ke belakang. Sedangkan keliling yang ada tu banyak lagi sejarah tu kan. Pasar tapak, pasar kurma dia kat tepi belah sana belah kiri tu. Sakifah Bani Sa'idah yang sekarang taman bunga tu tak lama habis pula lah tu. Tapi Turki tuan-tuan, dia tinggalkan pada kita khazanah yang cukup baik untuk kita tengok. Mungkin tuan-tuan pun pernah tengok lah, dalam muzium Topkapi tu kita boleh tengok janggut Nabi. Kita sayang ke Nabi, nak tengok Nabi tak dapat dah, Nabi dah wafat, jasad dia pun dikawal, simpan. Tak dapat tengok jasad, tengok janggut pun jadilah. Tanda cinta ke Nabi, rindu ke Nabi, boleh tengok janggut pun okey dah tuan-tuan. Orang bercinta tak dapat tengok awet dia, tengok bumbung pun jadi. Awet kat UiTM, awet duduk sini, hari lalu depan rumah awet. Tak dapat tengok awet, tengok bumbung, boleh lena malam kau tidur, jadi. Tengok janggut Nabi, jadilah. Kita tengok bekas air yang diguna oleh Nabi, original punya, daripada tanah dia, yang Nabi sebutlah hadis dia panggil qadah. Qadah ni orang Melayu kata kedah lah, maksud dia bekas air, bekas air dari tanah liat, macam tempurung Nabi buat. Nabi punya ada dalam museum. Saya kata ke jemaah, kalau tak menangis tengok bekas air Nabi ni, saya tak tahulah nak kata apa. Tengok janggut pun tak menangis juga. Tak. Kita rasa susahnya Nabi, sedih tuan. Dalam tu ada tongkat Nabi Musa, kayu je, ganting kayu je tongkat dia. Nabi Musa ni gagah, dia lempang orang mati tuan-tuan ya. Nabi Musa ni kan dia berlawan pun dengan Firaun. Ada 2 pemuda, pemuda mana tak tahulah. Balah-balah ada bergaduh, satu Bani Israel, satu Bani Qibti. Datang Nabi Musa nak meleraikan, tang sekali, tampon, tak sengaja pun mati kawan tu. Masuk mahkamah, membunuh tampannya. Cas kan? Bukan Nabi Musa nak bunuh, dia nak lerai, tapi dia bagi penampar je sekali, mati kawan tu. Kuat Nabi Musa. Saya bayang tongkat dia besar tuan-tuan, ni besar ibu jari je, halus dan panjang. Paling teruja sekali, tapi sebab masalah dia tak boleh kat gambar memang security. Tapi adakah jemaah yang dikira kan, dia bila orang kata jangan, itu yang dia buat tu. Jangan tangkap gambar, dia diam tangkap gambar. Patutnya tulis tangkaplah gambar suka hati kau kan? Tulis kat situ. Paling teruja saya tengok serban Nabi Yusuf. Tuan-tuan mungkin yang pergi tahulah, besar serban dia, putih melepak. Lilitan dia tu ya Allah cantik sangat, serban Nabi Yusuf. Saya bila tengok serban Nabi Yusuf, saya terbayang Nabi Yusuf, lawa dia macam mana tu. Sampai kita baca Zulaiha pun gila kat dia kan? Sampai kawan-kawan Zulaiha ni pun kira yalah, condemn Zulaiha dalam grup WhatsApp masa tu kan. Dia kata engkau ni apalah Zulaiha, engkau ni orang besar, isteri gubernur, bolehlah berkenan ke orang gaji mana pun tak tahu, ni leceh. Macam tu lah lebih kurang. Zulaiha jawab, kau tak tengok Yusuf ni macam mana?
Kau tak tengok lagi orang gaji aku hak nama Yusuf ni macam mana rupa dia. Kata dia geng-geng datin tadi tu, dia kata nak tengok macam mana kau tak nak panggil pun. Itu yang buat majlis Haiti tu. Panggil geng-geng datin, geng WhatsApp tadi ni, bagi pisau lah dengan buah ke apa benda tak tahulah. Baris lelok, pegang pisau tu dengan buah, potonglah pelan-pelan. Sehari aku suruh Yusuf keluar daripada pintu sini, melalui depan kamu semua, masuk pintu sebelah. Meletar ni jantung datin-datin. Tak sabar nak tengok Yusuf tu tara mana yang Zulaiha pun boleh tergoda sangat. Dah keluar Nabi Yusuf, tuan-tuan, keluar saja, tak tahu apa jadi dah buat-buat. Yang potong buah tak ke mana, pisau ke mana, yang hiris jari pun ada, yang terlepas pisau pun ada, terlepas buah pun ada, berdarah-darah jari pun ada. Sebab mereka kata apa? Yang ini manusia ke malaikat ni? Allah kata, Nabi Yusuf, dia baru lalu, tak buat apa pun. Kalau sambil lalu dia senyum, hai, kata dia, mati dah tengok. Mau tikam perut tu kan, bunuh diri 4 hari. Saya tengok serban Nabi Yusuf, ya Allah, tu bukan cantik. Jadi itulah Turki. Tak payah cerita banyak, kumpul duit, tahun depan kita pergi. Pandai Ustaz cerita sekat jalan, ajar orang pergi lah. Sebab saya dah plan dah dengan kawan saya, setiap tahun kita akan buat 2. Setakat ni, sebelum ni 1 je. Tiap tahun umrah okey lah kan. Tahun ni, mula tahun ni saya buat 2. Umrah, pergi, balik, apa semua siap. Rehat 2-3 bulan, boom, Turki. Umrah Turki macam tak best lah kan. Umrah Turki, penat ke penat. Istanbul saja kalau tuan-tuan duduk 5 hari pun tak habis. Tak habis jalan tuan-tuan. Tuan-tuan shopping dekat Grand Bazaar tu, jangan sampai jadi gila babi sudah. Tu je. Punya besar kawasan dia, boleh sesat dan menyesatkan kan? Sampai teori guide tu besar. Ingat, kita masuk ni gate number 1 dia kata. Kalau apa-apa jadi kat dalam tu sekarang, nak keluar tak erti, tanya dekat kedai, cakap gate number 1. Saya pun mula-mula okey lah, confident je, hafal jalan. Ustaz pergi patahkan ke sini, lah kali sesat juga kan. Besar dalam tu. Jadi tuan-tuan, itulah, tak payah cerita banyak lah. Kita kopor pelan-pelan. Tapi yang saya pergi baru ni 5330 tanpa GST. Jadi tahun depan tu dah jadi harga lain sikit. Tapi memang berbaloi lah, berbaloi. Ada jamaah yang ajak pergi musim panas. Dia kata sejuk ni leceh, baju tebal, pakaian yang bahagian dalam lagi kan, yang seluar ketat apa semua tu kan, baju-baju semua. Dia kata pergi musim panas Ustaz, tak payah bawa baju banyak. Saya kata dah lah, Malaysia ni panas, pergi Turki pun nak panas juga kan, dia minat sungguh dengan panas. Kita pergi mesti sejuk kan, baru boleh guling-guling dengan salji tu. Kan, jadi sebab itu tuan-tuan, itulah maknanya saya nak kait cerita tadi dengan kebesaran Allah dan yakinnya kita pada dia. Naik kapal terbang KLIA Istanbul, direct flight 11 jam setengah. Dengar-dengar 11 jam setengah tak jadi Ustaz. Direct flight 11 jam setengah. Ada jamaah dah susah hati Ustaz, baru ni jatuh ni Asia ke apa benda tak tahu kat Indonesia Ustaz. Sama macam cerita Pedon tadi kan, belum nak naik lagi dah bising-bising. Lama Ustaz, risiko tinggi. Bismillah, tawakal je lah. Saya kata, nak buat apa dah? Atas langit tu dia terbang terapung, kita nak buat apa tuan-tuan? Ya, Bismillah, tawakal, sangka baik Allah akan sampai dengan selamat, beres, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, itulah sikit saya nak kongsi malam ni. Bola pun dah start. Pelantan awak selamat.
Dia penyokong Tegar Merah Kuning tu, Yusak Nafsor tu kan. Tak apalah, dah duduk di puncak liga tu, okey-okey lah. Tak mahu lah tuan-tuan, Ustaz repek-repek yang mana. Baik, jadi sebagai kesimpulan akhir, pertama sekali tuan-tuan, jaga amanah. Jaga amanah yang Allah beri pada kita. Tak kira lah apa jawatan, apa pun. Macam kami amanah sebagai ustaz, kita jaga kan. Tuan-tuan amanah sebagai anak murid, macam itulah maksud dia. Semua kita kena jaga. Yang kedua, ilmu kena ada. Pencarian ilmu mesti diteruskan. Kita ada medium yang memudahkan kita cari ilmu, tuan-tuan. Ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, macam-macam. Banyak tazkirah ustaz-ustaz hantar. Tak terbaca kan. Tak apalah, kita simpan benda-benda tu. Satu hari kita baca juga pelan-pelan, sikit-sikit. Tambah ilmu, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian malam ini dapat kita jadikan sandaran bersama. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa bulan depan 23 kot rasanya, 23 Mei InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya tamat majlis, ada 1-2 pengumuman ringkas saja tentang jualan yang saya bawa sikit malam ni macam biasa. Yang pertama, Habatus Sauda minyak zaitun tu 1 botol. Harga masih sama juga macam dulu lah, RM50 sebotol. Kemudian dengan madu yang biasa saya bawa tu, sekilo 300, setengah kilo 180. Cuma yang sekilo tu tinggal 1 saja. Kat rumah pun dah habis stok, tinggal yang setengah kilo. Itu yang biasa saya bawa. Dan yang kedua, saya nak kongsi sikit lah tentang ni, jam yang saya pegang ni. Jam yang saya pegang ni tuan-tuan, dipanggil, kalau orang Melayu panggil jam tawaf. Jam berpusing ikut pusingan tawaf. Jadi tuan-tuan, secara sunnah dia memang apa juga pusingan yang Allah buat dalam dunia ni, sebenarnya pusingan dia itu sama macam orang tawaf di Kaabah. Darah yang berjalan dalam badan kita, dia pusing macam ni, macam orang tawaf. Tumbuhan yang melilit macam pokok kacang kan, pokok timun ke apa benda yang melilit-lilit, lilitan dia berpusing macam ni. Angin puting beliau, dan tengok macam mana dia pusing ya? Bumi mengelilingi matahari macam ni juga, sama. Bumi pusing atau orbit pun macam ni juga, ikut tawaf. Dan jam yang dibuat ni, yang buat ni tuan-tuan, anak murid saya. Kalau dulu awal-awal berapa tahun lepas, jam tawaf ni memang susah nak dapat. Harga pun mahal, dulu 1000 lebih. Sekarang ni ada beberapa syarikat yang buat. Dan yang saya pegang ni, harga dia 300 sahaja. Ada waranti setahun. Dan dia boleh masuk dalam air 30 meter. Cantik ni design dia. Dia ada 4 design. Yang saya pegang ni nombor 4. Nombor 4 ni dia ada batu. Nombor 12, 3, 6, 9. Dia ada batu. Tak tahulah batu apa, tapi batu. Jadi teknologi dia Jepun, bukan gombak, Jepun. Gombak tak tiba jam. Jepun. So dia ada 4 design. Ada yang hitam, muka dia hitam. Tapi banyak yang muka putih lah. Dan ada yang ada batu, ada yang tak ada batu. Ada yang tulisan Arab macam saya punya ni, tulisan Arab. Ada yang tulisan Romi biasa, Roman biasa. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Prague, dekat Czechoslovakia, dekat sana ada satu menara jam macam dataran Merdeka tu. Dia punya jam tulisan Israel, tulisan Yahudi punya tulisan. Dan dia pusing ikut pusingan tawaf. Yahudi ni cerdik tuan.
Dia pakai jam yang macam ni, dan dia buat jam untuk kita yang lawan pusingan tahun. Saya pun ada 2-3 jam yang sebelum ni kita tak tahu kan, kita tak jumpa lagi benda Allah ni. Jadi saya mengambil untuk diri saya dulu, ubah pelan-pelan. Kita ikut sunnatullah yang sepatutnya. Cuma kalau tuan-tuan beli, memang mula-mula seminggu pening sikit lah. Nak tengok pukul berapa tu agak pening sikit. Macam ni sekarang ni, kalau tuan tengok pukul 3 pukul 9 ni, tapi tengok macam pukul 3. Memang pening, tapi tak sepening GST lah. GST tu memang sehari 42 juta kutipan. Sehari 42 juta. Tuan-tuan kali sebulan tengok, kalkulator tak boleh, tak keluar jawapan. Kau kira lah sendiri. 42 juta. Terasa lah, amat terasa. Sebab tu kami Ustaz tiap-tiap minggu atas mimbar, nak buat apa dah tuan kan. Kita harap pihak mufti ke, pihak berwajib yang bagilah sikit nasihat pada pihak berwajib kita, at least reducekan 6% tu. At least, buang teruk pun cantik lah. At least zakat pun 2.5 je tuan-tuan. Hari ni semua benda kita beli terasa lah. Terasa. Saya di rumah ada bela kucing 2 ekor. Anak murid pagi tuan-tuan, besar dah kucing tu. Dekat 2 tahun dah. Ni Ramadan ni 2 tahun saya beli. Saya beli makanan dia minggu lepas, ada 600. Kesian kat kucing, tak ada kena-mengena. Terus cadang lepas ni nak bela harimau pula. Alang-alang pula. Jadi tuan-tuan, itu dah keluar daripada cerita jam tadi. Jadi tak apalah, jam ni ada, dan kereta ada sikit. Kalau tuan nak tengok-tengok ke, beli tak beli tak kisah, saya tak ada masalah. Saya cuma menyampaikan saja apa yang baik lah, yang boleh kita kongsi, kita ubah pelan-pelan, insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.